Yang berusaha Tuan Haji Kuswandi bin Tayan, Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Yang dihormati Dr. Azrul Syam bin Adam, serta Puan Nur Asfanilawati binti Razali, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Khas. Puan Suryati binti Tikon, JKD Pendidikan Khas Menengah. Puan Muhini binti Abdullah, JKD Pendidikan Khas Rendah. Dr. Hairul Anwar bin Hussein, JPK Pendidikan Khas SNK Taman Universiti 2. Seterusnya barisan JPK Pendidikan Khas Daerah Pasir Gudang dan guru-guru Pendidikan Khas Daerah Pasir Gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betulkan dulu jawatan saya tadi. Saya bukan JPK Pendidikan Khas. Saya penyelaras Pendidikan Khas SK Pasir Gudang 3. Okey. Okey, baik. Tajuk saya pada hari ini ialah pengoperasian ISD dan kemenjanjian MBK Disleksia. Okey, masih boleh teruskan Dah lewat kan? Okay. Kalau tengok gambar tu, nampak tulisan disleksia tu yang mana? Yang atas ke yang bawah? Kalau cikgu-cikgu tengoklah. Okey, kalau kita normal, kalau kita baca, kita akan nampak tulisan tu yang atas. Tapi kalau murid-murid disleksia, dia baca tulisan disleksia tu, dia akan nampak tulisan tu yang bawah. Dia akan baca. Kalau kat sekolah saya tu, guru besar memang panggil murid ni murid-murid terbalik. Dia nak sebut disleksia tu susah kan? Jadi dia panggil murid-murid terbalik lah. Okey, saya cerita sikit lah sejarah penubuhan sekolah program disleksia di sekolah saya. Okey, program ni merupakan program rintis daripada Kementerian daripada KPM lah. Bermula pada 6 Jun 2004. Okey, waktu tu bila buka program disleksia ni, satu Malaysia ni setiap negeri ada sekolah disleksia. Johor waktu tu ada 2 je sekolah, iaitu sekolah SK Pasir Gudang 3 dan satu lagi di Muar, SK Parikasan. Okey, lepas tu bila ada perluasan, masa tu 2004. Perluasan dalam 2007-2008 tu dibuka lagi di Keluang 1 dan di Kulai SK Taman Muhibah. Keluang tu Taman Keluang Barat macam tu lah. Lepas tu bila buat masa 2-3 tahun, murid tak ada. Jadi yang saya tahu setakat ni, saya masuk di sekolah ni 2010 saya jadi penyelaras sampai dah sekarang, sampai 2020, dah 10 tahun. Saya rasa macam saya syok sendiri kot jalankan program ni. Sebab saya satu-satunya sekolah yang Johor yang ada. Sebab yang Parikasan semua tu pun dah tutup sebab tak ada murid. Lepas tu yang Keluang pun dalam 2 tahun dah tak ada murid. Kulai pun macam tu. Jadi saya lah sekarang ni. Jadi murid-murid saya ni memang seluruh macam merata tempat lah. Yang ada daripada Simpang Rengkang pun ada. Pagi-pagi ayah dah hantar. Pukul berapa dia keluar, 5 lebih macam tu lah. Dia singgah kat mana, dia solat. Sebab dia nak juga masuk program disleksia ni, dia sanggup. Ada daripada taman yang sekitar Pasir Gudang, Saintek. Ada daripada JB pun ada, Saintek, Kota Masai. Bukan daripada taman air biru je lah, maksudnya merata. Daripada Sinar Perdana, semualah. Okay. Saya akan cerita sikit macam mana proses pengambilan murid-murid disleksia ke PPKI. Okey, kalau ikutkan murid-murid ni, dia sebenarnya mengalami kesukaran dalam baca, menulis, mengeja. Kalau kita tengok, kalau kita berbual dengan dia mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi. Kita tengok pakaian dia kemas, kita tak nampak pun murid ni ada masalah membaca. Tapi bila kita suruh tulis, baca, okey, dia memang tak boleh. Jadi itulah yang menyebabkan prestasi akademik dia akan jatuh, dia akan turun lah. IQ dia tinggi 100 dan ke atas. Ada murid saya seorang tu pernah buat ujian IQ, doktor buat 165. Ada result dia, memang parent tunjukkan memang IQ dia tinggi. Tapi kalau suruh baca, memang dia tak nak lah. Sampai dia kata, cikgu hari-hari suruh saya baca. Saya dah pandai, tapi suruhlah baca, suruhlah tulis. Dan
nak suruh dia salin baris tu 1 jam pun memang tak boleh siap. Bercakap memang pandai, memang meyakinkan. Keterampilan dia tu kita orang tak tahulah tu dia ada kat OKU. Memang itulah, memang nampak dia tu murid yang cerdik. Okay, kalau macam kat luar negeri lah, saya pernah pergi kursus tu, Tuan Sain masa tu dekat KPM, dia kata kalau kat luar negeri, sebab kita tak ada kepakaran, kalau kat luar negeri murid-murid disleksia ni dia diajar dia punya kemahiran dia, keistimewaan dia. Contoh dia pandai melukis, dia akan ajar melukis je sampai daripada dia awal sampailah dia boleh jadi pelukis yang berjaya. Kalau dia mahir IT, dia akan ajar IT sampailah dia boleh jadi pakar IT. Kita ni, kita tak ada kepakaran macam tu. Jadi kita tak boleh laksanakan macam luar negeri buat lah. Jadi kita kena ajar kelemahan murid tu. Murid tu tak boleh membaca, menulis, mengeja, tu yang kita ajar sampai dia boleh. Sampai dia boleh berubah lah, walaupun dia mungkin tak boleh tulis sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya kita boleh tingkatkan kemahiran dia. Itulah bedanya kita dengan luar negeri. Dia ada kepakaran dalam bidang masing-masing tu kan, jadi dia boleh cungkil bakat murid tu sehingga murid tu akan jadi terkenal. Kalau dekat company pun ataupun jelas tempat kerja pun dia akan cari murid disleksia sebab otak dia sebenarnya cerdik, IQ dia cerdik. Kalau macam bekas Perdana Menteri Singapura dulu tu, Lee Kuan Yew, itu tokoh-tokoh yang pernah mengalami disleksia. Dr. Mahathir pun dia ada disleksia waktu masa dia bersekolah. So itu dia boleh berfikir sebab kotak pemikiran kita kan. Terusnya, macam mana saya ambil murid-murid disleksia? Pertama sekali pencalonan. Pencalonan ni sebenarnya boleh daripada guru yang mengajar dia ataupun guru-guru lain yang dalam kelas tu yang ajar mata pelajaran lain, ataupun daripada ibu bapa sendiri. Kadang-kadang kita guru ni kita tak perasan, kita tak sedar murid tu disleksia. Sebab saya pernah terima murid yang dah tahun 4 baru nak masuk ke program disleksia. Mak dia pun cakap pernah ada guru-guru sampai kata, awak balik rebus buku awak, minum air je, sebab tak pandai-pandai kan dah 4 tahun sekolah. Mungkin tak ada guru yang perasan masalah tu kan. Jadi kalau ibu, kadang-kadang ibu sekarang dia peka lah, dia lebih perasan ataupun dia sedar tentang masalah anak dia. Jadi ibu tu sendiri boleh calonkan. Kemudian pengoperasian ISG. Pengoperasian ISG ni maksudnya ni ialah instrumen dia. Jadi kita nak saring murid tu mengalami kebarangkalian disleksia. Kita ni cuma boleh tentukan murid tu ada kebarangkalian saja daripada saringan ni. Tapi kita tak boleh tentukan murid tu sebenarnya memang disleksia. Yang boleh tentukan hanya pengalaman perubatan. Yang jalankan pengoperasian ni ialah guru bahasa Melayu ataupun guru yang dah mengajar dia selama 6 bulan sekurang-kurangnya. Kalau contoh guru dia cuti kan, cuti bersalin ke, guru yang mengajar dia selain daripada guru bahasa Melayu ataupun guru kelas. Tapi guru kelas kalau saya lebih suka guru PM dia sebab dia banyak kita menguji literasi dia. Numerasi pun ada, tapi di skala kuliah tu sebenarnya di bawah cabang disleksia juga. Tapi kita lebih kepada literasi. Macam mana nak tahu ini disleksia? Daripada saringan ni. Saringan ni yang pertama. Saringan ni nanti saya terangkan. Terusnya, bila guru bahasa Melayu tu dah saring, perumusan guru disleksia yang buat. Guru disleksia yang akan rumuskan, dia ada skor-skor dia. Lepas tu guru disleksia akan membuat laporan. Laporan tu dia akan serahkan kepada guru besar ataupun pengetua. Tapi guru besar lah sebab dia daripada sekolah rendah kan, kepada guru besar. Daripada rumusan yang guru disleksia buat dan pelaporan tu, kita sebenarnya daripada awal kita dah boleh tentukan murid tu ada kebarangkalian disleksia ataupun tidak mengalami kebarangkalian disleksia. Sebab ni tepat dia punya, ni nanti saya tunjuk sikit. Memang tepat dia punya ujian saringan ni. Kalau tak ada, terus dia masuk ke kelas biasa. Kalau ada, yang ni lah saya buat pelaporan. Kemudian saya akan sediakan borang untuk pengesahan pengamal perubatan. Saya akan hantar kepada guru besar. Nanti guru besar sebenarnya yang akan berjumpa dengan ibu bapa tersebut. Akan serahkan
ISD ni bersama borang pengesahan pengamal perubatan, lepas tu borang persetujuan untuk ibu bapa berjumpa dengan doktor. Sebab kita hanya macam cadangan je lah. Kalau ibu bapa tak nak berjumpa pengamal perubatan, kita tak boleh paksa. Sebab saya ada murid yang bila kita terangkan, okey, pasal kita kata ada kat KU, bila dengar kat KU, parent terus kata, okey, saya nak cuba dulu anak saya bersekolah seperti biasa. Saya tak nak cakap betul lah maksudnya. Dia kata saya nak ajar sendiri. Jadi kita tak boleh paksa. Ada beberapa orang yang memang bila kita dah terangkan, dia tak berminat. Okey, jadi saya tak bolehlah teruskan. Okey, jadi bila ibu bapa dah berjumpa dengan pengamal perubatan, okey, pengamal perubatan yang akan sahkan lah murid itu mengalami kebarakayan disleksia. Okey, itu proses je lah. Okey, instrumen ni, okey, kita nak kenal pasti murid-murid yang mengalami kebarangkalian disleksia yang tadilah. Setiap murid mesti ada instrumen tu. Okey, instrumen tu dihasilkan oleh jawatan kuasa yang dilatih oleh sebenarnya bahagian pendidikan khas. Yang buat instrumen tu ialah pakar-pakar dari USM, UKM, UM, UPM, Kementerian Kesihatan, JKM, bahagian pendidikan khas, Persatuan Disleksia yang satu Malaysia ni, Akidan Guru dan JPN. Memang saya mula-mula terima macam setahun dua saya guna tu, saya macam tak perasan lagi instrumen tu memang tepat dan betul. Tapi bila dah banyak kali saya buat ujian saringan tu, saya nampak memang setiap okey, kurikulumnya adalah kurikulum bahasa Melayu yang diubah sesuai mengikut keperluan murid disleksia. Maksudnya kurikulum bahasa Melayu aliran perdana. Kalau murid itu tahun 2, kurikulum bahasa Melayu tahun 2 aliran perdana. Okey, sistem program pendidikan khas inklusif separa inklusif. Okey, jadual waktu dia berasaskan kepada aliran perdana. Contohnya, okey, saya ada murid tahun 3, bahasa Melayu di kelas aliran perdana dia contoh 3 USM. Masa ke-5 dan ke-6. Jadi masa ke-5 dan ke-6 bahasa Melayu di kelas 3 USM, dia akan turun ke kelas disleksia. Okey, kita ajar dia. Okey, murid-murid ini juga ialah murid-murid yang mengalami masalah disleksia yang ringan dan sederhana. Okey. Mata pelajaran yang diajar ialah bahasa Melayu, belajar di kelas disleksia. Ya, dan selebihnya mata pelajaran lain diinklusifkan di kelas aliran perdana. Okey, kalau contoh murid-murid yang mengalami masalah disleksia yang agak teruk, okey, cikgu-cikgu disleksia akan berada di aliran perdana bersama-sama dengan guru aliran perdana. Okey, penilaian murid disleksia ni sama juga macam murid aliran perdana lah. Okey, dia akan menduduki pesan sekarang PPD kan. Okey, PPD semua sama. Saya buat macam biasa, ada data transit, ada dia punya evidence, semua ada lah. Lepas tu saya akan kongsikan dengan cikgu aliran perdana. Cikgu aliran perdana akan simpan satu salinan lah untuk dikumpulkan. Sebab murid-murid tu dia belajar di perdana kan. Yang kita akan ada satu kopi lagi, kita simpan di kelas disleksia lah. Okay, macam contoh perusahaan, kadang-kadang kita nak nilai murid ni, kita boleh buat pesan sendirilah. Saya kadang-kadang contoh kita buat pesan akhir tahun, bila berada di perdana, okay, dia akan periksa bersama murid-murid normal. Okay, saya akan buat lagi sekali di kelas disleksia lah. Nanti saya akan bandingkan pencapaian dia bila berada di dalam perdana, berapa contoh dia dapat skor kan, maka dia berapa, okay, dengan kita, dengan perbincangan tu, okay, berapa. Okey, murid-murid ini juga ambil UPSR macam biasa. Dia akan menduduki UPSR sebagai calon biasa. Majoritinya memang calon biasa. Kecuali yang agak teruk akan menduduki sebagai calon khas. Ini pun kita kena buat permohonan. Okey, lepas tu kena banyaklah kena hantar contoh bukti-bukti graf perbandingan, perbandingan pencapaian dia lah. Okay, biasa ibu bapa nak anak mereka menduduki UPSR sebagai calon biasa. Okay, sebab kita kena minta persetujuan dulu kita tak boleh terus letakkan dia di bawah calon khas. Okay, soalan tu contoh kelebihan masa UPSR tu, dia boleh
dapatkan kertas soalan yang lebih besar. Okay. Boleh dalam bentuk pita rakaman. Okay. Boleh menjawab menggunakan komputer dan juga boleh ada reader yang tukang baca soalan kat sebelah. Itu keistimewaan dia lah. Okey, saya nak kongsikan sikit kemenjadian MPK saya. Okay, ni murid-murid disleksia yang bila berada di sekolah menengah, bila lepas UPSR tu dia macam dah masalah disleksia dia tu dah agak pulih lah. Yang ni Nur Alia Balkis Zulkifli. Okey, masa UPSR dia 3A 2B. Okey, lepas tu dia dapat 5A dalam SPM dan 5A dalam PT3. Okey, sekarang ni dia masih menuntut di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Pahang, dalam diploma kejuruteraan awam. Okey, dia juga dah mendapat sponsorship daripada TNP. Ni murid OKU. Okey. Ni dia lah. Okey, dia masa di sekolah menengah pun dia SBG. Kalau sekolah mana tu dia aktif dalam SBG. Dia boleh dia boleh kembangkan bakat dia, minat dia. Okey. Ni lah pemimpin murid lah dia ni. Okey, ni seorang lagi, Saiful Fikri Suhaini. Okey, sekarang dah bekerja sebagai pembantu tadbir di Jabatan Rekod Hospital Sultanah Aminah JB. UPSR dia 2A 3B, PT3 4B 4C. Okey, dia ni sebenarnya ada SKM tahap 1, 2 dan 3. Okey. Sebelum dia bekerja sebagai pembantu tadbir ni dia pernah bekerja di hotel. Okey, di Hotel Capri JB. Sebab dia ada SKM kan, SKM dia tahap 3. Tahap 3, okey, sebagai FNB Captain. Okey, yang ni seterusnya Muhammad Mustaqim bin Mahat pun bekerja di HSC JB sebagai technician. Dulu dia belajar di Kolej Komuniti Muar dan juga ada SKM tahap 3. Okey, yang ni Fatih Natasha di Kolej Yayasan Pelajaran Johor, kulinari. Okey, lepas tu Fahana Osman kursus fashion dan pakaian di Kolej Komuniti Pasir Gudang. Okay, ayah sekali ni Muhammad Irfan bin Muhammad Fauzi. Okey, dia ni tapi dia dah pindah ke Kelantan. Okey, dan dia ada SKM tahap 4. Okey, pernah menuntut di INP Pasir Gudang dan sambung buat diploma di Pusat Latihan Teknologi Tinggi ETEK Batu Pahat. Ni antara murid-murid yang berjaya lah. Tapi ada juga murid yang tak berjaya sebenarnya. Sebab saya disleksia ni ada di sekolah rendah je. Bila tiba di sekolah menengah, okey, dia dah masuk ke kelas anak perdana seperti biasa. Jadi macam pemantauan tu agak kurang lah. Jadi dah juga minta dengan Cik Asno, Dr. Asno untuk wujudkan sekolah menengah disleksia. Sebab dah lama dah, daripada 2004 program rintis sampai sekarang murid ni tak ada kesinambungan. Memang habis sekolah rendah, berterabur lah, pergi ke sekolah mana-mana lah, ikut parent. Kalau dia balik Kelantan, ke sekolah menengah Kelantan, macam tu lah. Jadi itu saja penerangan saya. Harap yang saya kongsikan ni dapatlah sedikit maklumat tambahan. Walaupun mungkin kat sekolah perempuan tak ada murid disleksia kan, tapi ni sebagai info je lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.